Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wal mu'allifu Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Dan bahawasanya wajib pula membenarkan bahawa mati itu atas wajah yang diketahui pada syarak, daripada keadaan yang mati dengan selesai segala ajal yang diqadarkan oleh Allah SWT. Muka surat 6, muka surat 6 dekat bawah 5 garis daripada bawah, 5 garis daripada bawah. Dan bahawasanya wajib pula membenarkan bahawa mati itu atas wajah yang diketahuikan pada syarak. Wajib kita membenarkan mati itu atas wajah yang atas rupa yang diketahuikan. Tahu mana rupa mati itu? Tahu kan daripada syarak. Daripada keadaan dengan selesai segala ajal yang diqadarkan oleh Allah SWT. Ada tempoh. Setelah cukup tempoh, datanglah Bani Israel. Israel panggil seperti ditakdirkan oleh Allah SWT. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Artinya firman Allah SWT, apabila datang oleh ajal, ketika sudah cukup tempoh mereka itu, tiada terkemudian mereka itu, suatu saat pun tak pernah terkemudian. Sampai ajal maut, satu saat pun tak terlambat. Dan tiada terdahululah mereka itu tak tercepat walaupun satu saat. Dan menyalahilah bagi ulama yang memberikan akan hikmah pada perkataan mereka itu hukama, bahwasanya mati itu dengan semesta-mesta cedera pelaturan tabiat. Apabila sudah habis tempoh yang Allah tentukan, habis dah rezeki, maka datanglah ajal maut, kematian. Dan bahawasanya percaya pula dengan yang mengobatkan roh arwah, yang mengambilkan akan roh-roh segala hamba itu, kita percaya siapa yang ambilkan roh? Malakul maut. Ia ambilkan roh itu namanya Malakul maut. Itu semua dengan izin Allah SWT. Firman Allah SWT, Kul yatawaffakum
malakul maut alladhi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Artinya firman Allah SWT, kata olehmu ya Muhammad, lagi akan mematikan kamu oleh malakul maut yang diwakilkan dengan kamu, kemudian kepada Tuhan kamu, kembali sekalian kamu. Begitulah tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Rasulullah SAW datang malaikat maut berada di samping Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Gelisah Rasulullah sehingga Rasulullah mintakan satu bekas daripada air. Rasulullah celup tangan dalam air lalu usap sapukan pada wajah, sebab sakitnya sakaratul maut itu. Itulah ketika ziarah tengok orang sakit, nak mengurangkan sakit sakaratul maut, kita basahkan tangan dengan air, kita usap wajah itu. Kemudian Nabi bersugi dengan kayu yang diperbuat daripada pohon tamar. Kayu sugi terakhir bagi Rasulullah SAW itu diperbuat daripada kayu pohon tamar, dan nak mensyaratkan supaya roh mudah untuk keluar. Dan dibosok kayu sugi dia. Kemudian Rasulullah angkatkan tangan. Nabi angkat tangan, jadi terunjuk naik ke langit. Rasulullah pun satu ayat menyebutkan la ilaha illallah. Kata salah sebut ar-rafiqul a'la. Akhirnya dicabut oleh malaikat maut. Al-faslul awwalu fi suratil mauti wal hayati wa sifatil malakil mauti. Wa sifati, kita tu malaikat yang itu malaki. Wa sifati malakil mauti wa kaifiyati tuwfihi khalaqa wa fi hakikati ruhi. Bermula fasal, bermula penceraian. Fasal bahasa Arab baik kata penceraian. Bermula fasal penceraian yang pertama pada menyatakan rupa mati dan hidup. Pada mana rupa mati, pada mana rupa hidup, dan sifat dan rupa malakut maut, dan kelakuan memati akan makhluk, bagaimana cara diambilkan roh pada makhluk, dan pada menyatakan hakikat roh. Atau fasa ini bicarakan perkara demikian. Maka tersebut di dalam setengah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mati qadar rumput kibas. Mati itu rumput bagaimana? Bagaimana rumput maut kematian dirupakan seperti rumput kambing kibas. Mati itu dirupakan seperti kambing kibas. Itu makhluk. Tiada lalulah ia kibas dengan sesuatu, melainkan matilah ia sesuatu. Bila kibas lalu, makhluk akan mati. Kita berasa tenang, tenang itu makhluk. Kita berasa marah, marah itu makhluk. Dia akan mati, mati itu makhluk, hidup pun makhluk. Ketika seorang sahabat radhiyallahu anhu baca Al-Quran, sedang baca Quran, terasa sahabat yang Nabi Rasulullah, ketika aku baca Quran, aku berasa tenang, kata sahabat ini. Kata Nabi Rasulullah SAW, wahai sahabatku, ketahuilah, sesungguhnya Allah telah turunkan makhluk yang bernama ketenangan, sakinah. Kita rasa tenang tu makhluk, cuma tak nampak dari mata kepala, cuma kita berasa saja. Berasa tenang, ringan gitu. Sebab makhluk yang bernama sakinah telah turun pada sisi orang yang baca Al-Quran. Demikian hidup, demikian mati. Mati itu
adalah makhluk. Bagaimana rupa makhluk yang bermaut kematian? Rupanya seperti rupa kambing kibas atau rupa kematian. Dan diriwayatkan bahawasanya disembelihkan akan kibas. Siapa yang sembelih? Oleh Nabi Yahya alaihissalam. Di mana bisa Yahya sembelih akan kibas yang dikatakan maut kematian antara syurga dan neraka. Ketika sampai hari kiamat, Nabi Yahya ini Nabi yang paling serupa dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Adam wajahnya hampir sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ibrahim wajah yang hampir sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi Isa hampir sama dengan wajah Nabi Yahya alaihissalam. Sezaman. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu adalah sezaman. Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria, ayah Nabi Yahya. Ketika dibangkitkan di hari kiamat, di antara syurga dan neraka, Allah akan perintahkan Nabi Yahya alaihissalam sebelihkan akan maut kematian. Ketika datang kibas disembelih oleh Yahya, Nabi Yahya sembelih makhluk yang bernama maut kematian. Sebab itu di hari kiamat tidak akan mati buat selama-lama. Sebab makhluk yang bernama mati dah tak ada. Makhluk yang bernama maut kematian sudah disembelih. Maka di hari kiamat tidak ada lagi orang yang mati. Di azab neraka tak akan mati. Azab neraka paling dahsyat tak mati-mati. Sebab makhluk yang baru mati rumpun seperti kibas sudah disembelih oleh Nabi Yahya, tempat antara syurga dan juga neraka. Kenapa dikatakan rupa maut itu seperti rupa kibas? Ya? Dan bahawasa hidup itu dijadikan akan hidup oleh Allah SWT. Allah jadikan makhluk hidup itu atas rupa kuda, mati rupa kambing kibas. Hayat hidup itu seperti rupa kuda. Ya, lalulah ia kuda, tak lalu dengan sesuatu melainkan hidup ia. Contoh, kalau bagi kitab tafsir, kita mengaji surah Al-Baqarah, kisah bagaimana turun maka Jibril naik di atas kuda. Ketika Nabi Musa ketukkan tongkat, laut terbelah 12 peluru. Laut itu terbelah 12 peluru. Sebab Israel itu 12 buah. Anak Nabi Yaqub 12 orang. Maka terpecah golongan Bani Israel 12 buah golongan. Ketika Nabi Musa menyeberang masuk dalam laut, permulaan Fir'aun yang menunggang kuda tak mau masuk. Takut dia. Takut Fir'aun. Walaupun Allah berikan kelebihan dari Fir'aun, dia boleh perintah air sungai Nil. Kalau air sungai Nil tengah-tengah mengalir, Fir'aun boleh beri arahan berhenti, jangan balik, berhenti air. Itu antara kelebihan yang Allah berikan kepada Fir'aun. Tiba-tiba dicampakkan dalam hati Fir'aun, dan rasa takut nak masuk, nak kejar Nabi Musa alaihissalam. Datanglah maka Jibril alaihissalam berlumah kuda. Kuda yang tunggang ketika itu kuda betina. Kuda yang Fir'aun tunggang kuda jantan. Ya. Dah kuda jantan, kuda betina, nafsu muda, dia masuklah. Ya. Tapi nak disampaikan kepada kita,
Ketika Musa Samiri melihat satu sosok wajah laki-laki yang tak dikenali, dia tengok bekas tapak kaki kuda ini tiba-tiba keluar rumput. Setiap kali kuda berpijak di bumi, kuda itu namakan Jibril, dipijak rumput hidup. Kuda itu namakan Jibril, dipijak menapak delangkah hidup. Atau dia katakan hidup itu satu makhluk. Bagaimana rupa makhluk yang berhidup hayat seperti rupa kuda. Makhluk itu dirupakan seperti gambaran rupa kuda. Dan tidak lalulah ia kuda dengan sesuatu melainkan hidup dia. Makhluk itu berdamai hidup. Bila lalu maka hiduplah sesuatu itu. Kata Syekh Abdul Rahman As-Safuri, hanya sesungguhnya didatangkan dengan mati itu, didatangkan mati dengan rupa kibas. Pasal apa? Kerana Israel, turunlah ia Israel atas Nabi Adam alaihissalam pada ini rupa kibas. Ketika malaikat Israel nak ambilkan nyawa Nabi Adam, melihat Nabi Adam rupa kibas. Atau dikatakan rupa maut kematian, dikatakan rupa kibas, binatang kambing kibas. Bermula malakul maut itu, iaitulah Sayyiduna Israel alaihissalam. Iaitu Israel itu nama yang bersuliani. Israel dalam bahasa Suryani, dalam bahasa Suryani nama Israel itu dalam bahasa Suryani. Suryani bahasa kitab Injil, bahasa Suryani itu bahasa kitab Injil. Dalam kitab Injil nama malakul maut namanya Israel. Israel bukan bahasa Arab, Israel bahasa Suryani. Dan maknanya mana Israel pada bahasa Arab Abdul Jabbar. Abdul Jabbar itulah makna bahasa Arab. Bahasa Suryani Israel, bahasa Arab Abdul Jabbar. Umumnya malaikat maut. Umumnya malaikat maut. Siapa Abdul Jabbar atau Israel yang dikatakan malaikat maut itu? Ia itu seorang daripada malaikat yang amat besar. Huru hara penglihatan malaikat Israel Abdul Jabbar yang mengejutkan akan sebagai mewujud yang bersangatan. Mata ni sentiasa mati. Ada kata mata huru hara. Mata tu perhati kiri kanan, tengok pada kecilnya ada nyawa orang. Dia tengok siapa dah tahu umur, tengok itu. Atau mata di huru hara, sentiasa memperhatikan akan makhluk, bukan hanya manusia. Tiap yang bernyawa, jin, binatang, setan, tiap yang bernyawa. Dia kata ia amat besar huru hara penglihatannya. Kalau tengok mata sangat-sangat menakutkan. Atau mereka Israel. Jin kalau tengok pakai Israel pun takut. Bukan manusia. Jin kalau tengok pakai Israel sangat-sangat menakutkan. Kita tengok jin takut dah. Jin tengok Israel sangat-sangat menakutkan. Kalau kita baru tengok Israel sangat-sangat menggerunkan. Yang bersangatan mengejutkan, yang bersangatan ada sebagai bersangatan mengejut, sangat-sangat mengejut. Kalau tengok tu boleh mati terkejut dah. Dia hati dah tengok mati selalu dah. Pasal rupanya menakutkan. Kalau orang yang tak beriman. Kepala Abdul Jabbar itu pada langit yang di atas. Kepala Abdul Jabbar langit yang ketujuh. Besar kepala kapal ini, kepala di langit yang ketujuh yang di atas.
Dan 2 kaki Abdul Jabbar Israel pada keseluruhan bumi, 7 pada bumi yang di bawah. Kepalanya 7, naik ke 7, kakinya 7 pada bumi yang di bawah. Besar. Okay. Cukup besar. Langit pertama dan yang kedua 500 tahun perjalanan. Kepala pada langit yang ke-7. Okay. Kalilah 7 kali langit kali 500 tahun perjalanan. 35, 7 kali 5, 35. Ya. Atau kepalanya di atas, kaki di bawah. Itu gambaran besar malaikat. Maka kalau jin Ifrit pun besar mungkin kecil gitu. Ya. Kalau jin Ifrit, jin biasa besar ekor, itu normalnya. Ifrit dia besar, Ifrit dia sebesar gunung. Ya. Malaikat lebih besar betul. Ya. Pasal kerja dia nak mencabut nyawa makhluk. Ya. Dan muka Abdul Jabbar menghadap pada Lauh Mahfuz. Muka dia tengok Lauh Mahfuz. Sudah takdir tiap-tiap makhluk itu ada pada Lauh Mahfuz. Sudah tengok dah sampai masa itu nak cabut nyawa. Kan kita sudah takdir ada pada Lauh Mahfuz. Mata di mana tengok tu Lauh Mahfuz. Dan sekalian makhluk ada 2 mata ni. Semua makhluk yang ada ni, jin, manusia, binatang, di antara 2 mata batu Israel. Nak menggambarkan besarnya Israel tu semacam telur ni pada. Bumi tu macam telur ni. Dalam telur tu adalah umat-umat tu lah, manusia tu lah, jin tu. Kita tengok punya besar malaikat Abdul Jabbar Israel. Dan bagi Israel Abdul Jabbar itu beberapa banyak malaikat yang menolongkan akan Abdul Jabbar dengan sebilang-bilang mereka yang mati berbelahan ia dan orang mukmin. Kalau bagi Israel cabut nyawa orang mukmin perlahan, lembut, halus, elok di pucuknya. Kalau orang itu orang beriman di pucuk Israel, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i, kata Israel, irji'i, baliklah wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Tak mau orang beriman, tak mau mati, maka dicabut. Israel suruh keluar, tak mau. Belum cukup berkalian barangkali. Kata Israel, irji'i, baliklah, kembalilah. Tak mau, maka dicabut perlahan, halus, perlahan. Itu kalau orang itu orang yang baik. Dan datanglah ia Israel Abdul Jabbar akan orang mukmin pada rupa yang elok. Tiada demikian itu bagi yang lain daripada mukmin. Kalau orang nak mati ke orang mukmin, Israel akan berubah pada rupa yang paling indah. Pakaiannya putih, rupanya berseri. Kalau tuan-tuan ada pengalaman orang sakit berat ni, kadang-kadang berapa jam sebelum mati dia akan cerita kepada kita. Ustaz tadi saya nampak orang pakai jubah putih dan dia nak mati. Kalau tuan-tuan gaji dia orang mati, dia akan cerita, tadi nampak macam keribat orang jubah putih. Satu isyarat, satu petanda orang yang nak mati, orang mukmin, orang yang beriman. Barangkali Israel sudah menantikan saat ajal maut. Bukan kata pukul 10 mati, pukul 10 baru Israel datang, tak. Bukan demikian. Jangan kita faham kalau mati 10 malam datang, tak. Sebelum jam 10 Israel sudah datang. Contoh ingat kisah Nabi Sulaiman. Allah perintahkan maka Israel cabut nyawa umat Nabi Sulaiman, tapi Allah perintahkan cabut ibadat pasir. Turut Israel menyerupai laki-laki. Dia tengok dia orang tu kena berhati, tak rasa tak sesa. Apa hal bapak dia tengok aku ni?
Dicerita dengan Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, aku ni orang Kuala Timur tak sedap lah. Ini apa aku ni? Wahai Sulaiman, Nabi Sulaiman kan masyhur orang yang bertempat ke angin. Cuba kau tahu pergi jauh sikit. Aku tak nak lah orang yang tengok aku ni. Dan Sulaiman perintahkan angin hantar orang dekat padang pasir. Dia tanyalah, Nabi Sulaiman panggil lelaki-lelaki, kenapa kau perhatikan ni? Wahai Sulaiman, aku Israel. Aku muskil. Allah perintahkan aku dalam lauh mahfuz, aku cabut nyawa orang dekat padang pasir. Sedangkan dia sekarang nak mati tapi ada dekat majlis engkau. Mujur kau hantar dekat padang pasir. Memang tepatlah perintah Allah. Kalau nak mati Israel sampai awal, bukan kata pukul 10 mati, pukul 10 apa tidak. Itu tanda-tanda bagaimana wajah Israel nak cabut yang orang yang hampir meninggal dunia. Rupa yang sangat-sangat elok, rupa yang menyenangkan itu. Akan tetapi jika lain dengan orang mukmin, orang yang fasik, orang munafik, orang yang asyik, orang kafir, orang musyrikin, rupanya amat-amat menakutkan. Tak ada dah yang paling takut sekali. Tengok hantu Mak Limah aku tak takut lagi. Tengok rupa Israel sangat-sangat menakutkan. Paling buruk. Dan tersebut dalam hadis bahawasanya Nabi Ibrahim AS berkatalah, ia Nabi Ibrahim, malakul maut terlihat olehmu akan daku, kata Nabi Ibrahim. Betapa engkau ambilkan arwah, betapa ni bagaimana engkau ambilkan roh-roh segala kafir. Wa Israel, kata Nabi Ibrahim, cuba kau tunjukkan padaku macam rupa engkau ketika ambilkan nyawa orang kafir. Nabi boleh letakkan sembah jawab malaikat maut, hei Ibrahim, tiada kuasa engkau akan dari bengkel itu akan beriak duduk. Kata makan Abu Jabbar, Ibrahim, kau tak kuasa dengan orang, tak mampu. Sebab Nabi Ibrahim minta ketika cabut nyawa orang kafir, rupa sangat menakutkan, kau tak mampu. Sabda Nabi Ibrahim AS bahkan, tunjuklah, kata Ibrahim, teringin nak tengok sebelum aku mati. Tak nak tahu juga macam mana kalau orang ingkar kufur ni, rupa macam mana. Kau dah tahu macam mana rupa dia. Maka sembahnya, maka katanya Abu Jabbar itu, berpalinglah pada Tuhan hamba. Wahai Nabi Ibrahim, cuba kau tengok tempat lain. Berpalinglah pada Tuhan hamba. Maka berpaling Nabi Ibrahim AS, kemudian melihat ia Nabi Ibrahim tiba-tiba iaitu seorang lelaki-lelaki yang sangat hitam mencapai kepalanya akan langit. Ini rupa Israel adanya orang kafir, hitam yang bersama-sama, hitam, kepala tinggi sampai ke langit, keluar daripada mulutnya oleh nyala api. Kalau bercakap macam naga, api keluar dari mulut. Ini bukan fantasi, ini bukan kartun. Orang nak mati nampak. Kita orang hidup tengok ada apa pun, pasal kita belum merasai. Orang yang nak mati dia akan nampak dalam mata dia. Begitulah wajah Israel nak mencabut nyawa orang yang kafir, hitam sehitam-hitam, kepala dia sampai ke langit, mulutnya keluar nyalakan api. Lalu maka pingsankan atas Nabi Ibrahim AS. Nabi itu pingsan. Itu kekuatan seorang Nabi, tengok pun pingsan. Kita orang biasa tengok mati terus. Nabi Ibrahim pun pingsan. Takut, sangat-sangat menakutkan wajah Israel ketika ambil nyawa orang kafir. Pingsan Nabi Ibrahim. Kemudian siuman sedar ia Nabi Ibrahim AS, padahal telah berubah malaikat maut ke rupa yang terang, rupa manusia. Nabi Ibrahim elok siuman, Tuhan Israel dah berubah wajah seperti asal jumpa.
Maka sabda Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hei malakul maut, jika tiada berjumpa oleh kafir daripada bala dan duka cita, mana rupa engkau ini." Tak adalah orang kafir hidup bertahun-tahun dalam dunia, tak ada bala yang paling besar mana melihat wajah engkau Israel. Itu bala paling besar dari orang kafir, melihat wajah Abdul Jabbar, melihat wajah Israel malakul maut. Jika tiada berjumpa oleh kafir daripada bala dan duka cita, maka rupa engkau ini, hei Israel, kata Nabi Ibrahim. Dan secara membadailah akan dia akan bala itu. Cukup dah. Belum azab hari kiamat dan jumpa Israel, wajah tersebut sangat-sangat menakutkan. Maka berialah olehmu, hei Israel, akan aku, kata Nabi Ibrahim, betapa kau ambil akan segala nyawa ini. Wahai Israel, cuba kau tunjuk wajah kau, macam mana kau ambilkan nyawa orang mukmin, macam mana rupa kau. Maka berpalinglah oleh Tuhan hamba. Israel minta Ibrahim berpaling sekejap, tak berubah. Maka berpalinglah dia Nabi Ibrahim alaihissalam dan berhadap dia Nabi Ibrahim. Maka tiba-tiba ia Abdul Jabbar itu rupa dia dengan seorang lelaki-lelaki yang muda, yang telah elok segala manusia. Mukanya cukup juga elok. Orang mukmin datang Israel, lelaki-lelaki yang muda. Macam mana kita tengok orang lelaki muda cantik, elok, rupa sedap, mata pandang. Itu rupa Israel kita kenyang jauh nyawa orang mukmin. Dan terlebih harum mereka itu baunya, wanginya. Kita orang hidup tak nampak, tak rasa, tak bau. Orang nak mati dalam dengan ish, kenapa wangi? Tapi orang ini ahli syurga, orang mukmin. Kalau kita rajin tengok ziarah atau jumpa orang ni, kadang-kadang dia beritahu, kenapa orang musuh sangat, kenapa wangi sangat. Sebagai tanda kita doakan yang baik-baik ini. Pada pakaian yang putih, bajunya putih bersih, putih bersih, baunya sangat-sangat harum. Wajahnya orang lelaki-lelaki yang muda saat elok paras. Maka sabdanya Nabi Ibrahim AS, "Hei malakul maut, jika tidak melihat oleh orang yang mukmin pada ketika mati daripada barang, ia menetapkan mata dan kemuliaan, mereka rupa engkau ini, nescaya memedailah akan dia akan membunuh." Kata Nabi Ibrahim, "Wa Israel, tak apalah, ia menetapkan akan mata." Maksudnya apa? Ia menunjukkan akan hati. Kita tengok orang lelaki-lelaki comel, rasa macam hati dia seronok. Kita tengok budak kecil yang comel ni, terasa sejuk hati. Itulah, itu maksud menetapkan akan hati. Kata Nabi Ibrahim, tak ada dah yang menjinakkan hati, menetapkan mata bagi orang mukmin bertahun-tahun hidup dalam dunia, elok mereka perlihatkan akan engkau ketika nanti. Itu suatu kemuliaan. Dan tersebut dalam hadis, dan tersebut dalam hadis Isra Mi'raj, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku," kata Rasulullah, "ada seorang malaikat malaikat dalam perjalanan Isra dan Mi'raj." Isra itu berjalan pantas waktu malam. Nabi Isra Mi'raj sebentar, lebih kurang 3-4 jam, bukan sepanjang-panjang malam. Kalau malam 12 jam, Nabi Isra Mi'raj hanya lebih kurang 3 jam saja. Begitu pantas, bukan sepanjang malam. Sebab itu berbagai Isra
Tidak dikatakan Isra, mereka jalan cepat waktu malam. Kalau jalan biasa orang Isra, kan? Amsyar orang panggil masyar berjalan. Isra itu berjalan pantas. Ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj dalam 2 Rajab diperjalankan oleh Rasulullah SAW, subhanallazi asra bi abdihi, Nabi mengatakan, lalu aku atas seorang malaikat yang duduk atas kursi. Malaikat itu sedang duduk atas kursi, aku lalu. Dan tiba-tiba sekalian dunia dan mereka yang dalam dunia antara 2 mata malaikat yang sedang duduk atas kursi. Dan pada tangan malaikat itu satu luh yang tersurat. Luh itu tertulis. Macam malaikat duduk atas kursi, malaikat sedang duduk atas kursi. Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj tengok besar malaikat sedang duduk atas kursi, sedang pegang luh. Macam papan, buat dia pegang luh. Kecil dia papan ni. Yang tersurat tu yang tertulis. Tulisan dekat papan luh. Luh mahfuz maksudnya. Luh mahfuz itu malaikat yang besar. Luh mahfuz itu kecil. Sedangkan kolam pen yang tulis di luh mahfuz panjangnya 500 tahun perjalanan. Pen itu panjangnya 500 tahun. Besar itu malaikat Israfil. Nabi ceritakan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sedang duduk atas kursi, tiba-tiba sekalian dunia dan mereka yang ada dalam dunia, dia ada 2 mata. Dunia di depan ni, macam segi dulu. Dunia di depan malaikat. Dia pegang suratan Lauh Mahfuz. Menilailah Israel pada Lauh Mahfuz, tidak berpaling ia Israel daripadanya, daripada Lauh Mahfuz. Ke kanan pun tak balik, ke kiri pun tak balik. Duk kiri, tengok gitu. Maka sembahnya, kata Rasulullah SAW, inilah Malakul Maut. Maka tunggu, hei Malakul Maut. Kata tadi Jibril, kata pada Isra Mi'raj, kata Jibril, ya Jibril, siapa malaikat duduk atas kursi depannya dunia, tangannya Lauh Mahfuz. Wahai Jibril, siapa ni? Kata Jibril, itulah malaikat Israel, ataupun Abu Jabbar, ataupun Malakul Maut. Maka kataku, hei Malakul Maut, kata Rasulullah, wahai Malakul Maut, betapa kuasa engkau atas mengambil sekalian roh mereka dalam bumi. Kau akan buat Nabi tadi, wahai Israel, macam mana kuasa yang kau cabut nyawa mati? Kau akan manusia, bukan kat Malaysia, kat Eropah, kat Timur mati dalam saat yang sama, dalam jam yang sama, belum jin datang lagi. Betapa kuasa kau cabut nyawa orang mati kat bumi dan darahnya dan lautnya. Maka sembah Israel alaihissalam, adakah Tuhan hamba lihat bahawa dunia sekalian ada 2 mata berhamba? Kata Israel, wahai Rasulullah, adakah Tuhan hamba lihat dunia ini kecil sangat depan mataku, dia kata Israel. Dan sekalian makhluk ada 2 mata hamba, dan bermula 2 tangan hamba sampai keduanya barang yang ada masyarakat timur dan maghrib barat. Dunia itu terlalu, bayangkan nak ambil 10, 100, 1000 sekali kau. Itulah besar malaikat maut. Apabila selesailah ajal seseorang makhluk, menilai hamba kepadanya, kepada makhluk, apabila sudah sampai ajal maut, bermakna orang ini berada dalam tilikan malaikat Israel. Kalau sudah sampai nyawa, contoh esok nanti, ditilip tak akan pernah berkelip oleh malaikat Israel alaihissalam. Maka apabila tilip hamba kepada makhluk itu, nescaya mengetahuilah oleh segala tentera hamba, ya, oleh segala malaikat, siapa tentera hamba.
dia berseribu malaikat. Kalau ketuanya seorang, tentunya ramai. Kalau Israel tengok, tahulah kalau Israel orang tu dah mati dalam mudah. Tengok Israel, tahulah tentunya orang tu dah mati dah sampai dia ini. Tentunya sudah pun sampai. Maksudnya korban diambilkan dan mengerasikan mereka tentera malaikat dengan dia dengan makhluk. Hal keadaan malaikat itu, malaikat itu memisah, malaikat itu meninggali akan ruhnya. Tentera Israel akan cabut ketua yang tak ada datang. Dicabut daripada lutut dari kaki sampai lutut, tukar lain. Dicabut daripada lutut salah pusat, gunti, tukar pula tentera makan orang lain. Daripada pusat naik sebagai dada, itu sudah tidak ada lagi nafas untuk dicari, sudah tidak ada nafas untuk dihembus. Sampai dia khalqum, itulah orang-orang sakaratul maut. Ketika tahu sudah sampai dia khalqum, dibukakan hijab, nampak tempat kediamannya, adakah syurga ataupun neraka. Dicabut keluar dari ubun, itulah Israel kedua. Yang bawah itu tenteranya, yang di atas cabut itulah ketuanya, malaikat Abdul Jabbar. Maka apabila sampailah mereka itu dengan ruh akan khalqum, maka tahulah hamba akan demikian itu kelakuan. Kalau roh dah sampai di khalqum, tahulah Israel ini. Dan jadi tersembunyi, ada sahabat suatu pun tak sembunyi daripada pekerjaannya, pekerjaan makhluk. Maka mengunjuk hamba akan tangan hamba kepadanya, maka Israel membundurkan tangan. Maka hamba cabutkan akan dia, akan roh daripada jasadnya jadi seorang. Israel cabut apabila nyawa sudah sampai di khalqum, daripada jari kaki berhenti lutut, tukar malaikat lain. Lutut rebusan, tukar malaikat lain pula. Pusat sampai di khalqum, barulah Israel datang katakan, ambilkan nyawa orang ini secara perlahan-lahan ke orang beriman, dicabutkan keluar daripada ubun-ubun kepala. Terlebih ya. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, dan tersebut di dalam hadis bahawasanya turun atas mayat 4 orang daripada malaikat. Seorang malaikat menarik akan roh daripada tapak kaki yang kanan, dan seorang malaikat menarik akan roh daripada tapak kaki kiri, dan seorang malaikat menarik akan roh daripada tangan kanan, dan seorang malaikat menarik akan roh daripada tangan kiri. 4 malaikat tentera Israel, satu tarik nyawa daripada kaki kanan, seorang kaki kiri, seorang tarik nyawa ke tangan kanan, seorang malaikat tarik nyawa tangan kiri. Adapun masuk berbicara akan hakikat roh itu, maka itu makruh atas kaum yang mentasrihkan dengan dia dan roh. Adapun hakikat roh, tidak ada siapa pun yang tahu. Cuma sebahagian ulama tasawuf mereka akan memperbincangkan bagaimana yang dikatakan akan roh. Kemudian kata mu'alif, adapun masuk berbicara akan hakikat roh, Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa allimna ta'wila wa tabihi hikmatan futuhal 'arifin wa anshurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.